dah dekat nak makan tengah hari. Hari ni kita relax-relax je. Sebab cikgu dah 2 minggu turut-turut kita belajar konten kan. Dah penat. So sebelum ni buat digestion dengan absorption. So minggu ni kita buat assimilation lah pada apa yang kita dah belajar tu. Assimilate, tengok kita faham tak apa yang kita belajar tu, macam mana nak guna balik kalau keluar soalan-soalan ataupun problem lah. Okay, terima kasih. So semua dah tahulah fungsi Nearpod ni sudah sebelah. Terus saja tulis nama. Jadi kamu nak tulis tu free sikit lah. Tak nampak siapa ni. Kamu boleh refer terus direct dekat kamu punya board. Hari tu cikgu just buat quiz pasal diffication. Tapi just nak menekankan, okay, setelah the process of absorption occurs, so all the digested nutrient already absorbed, there are some food not digested. Okay, tidak boleh dihadamkan lah. Kenapa ya? Kenapa ada some food dia not digested? Ada tak yang dah cikgu bilang? Ada benda yang enzyme kita tak boleh breakdown. Okay, itu very scientific punya answer itu sebenarnya. There are some food kita tidak ada enzim yang sesuai untuk digest the food. So that the food tu akan remain dalam dia punya keadaan asal. Mungkin sebab tidak ada enzim yang boleh break down the molecule structure tu. So that it akan remain dalam keadaan undigested. So the undigested food ni, bila dia fail to be absorbed in the small intestine, so that dia akan meneruskan perjalanan dia akan masuk dalam large intestine yang besar ni. Okay, yang warna merah ni kalau kamu tengok ni, yang paling panjang sekali adalah kolon dan akhir sekali rectum. Rectum ni adalah tempat simpanan ya, tempat simpanan apa, store apa, dan last sekali anus adalah tempat pembukaan lah. Perkara yang menariknya pasal defecation ni, orang menganggap defecation ni suatu benda yang macam menggelikan lah. Orang macam nak sebut menggeli, macam hari tu tajuk constipation, semua orang tak nak ambil. Mungkinlah cikgu rasa kan, sebab dengan constipation pun dah geli. Tapi menariknya pasal defecation ni, dengan prosesnya defecation ni, dia akan membuatkan badan kita akan mengeluarkan semua toksik dan juga bahan-bahan yang tak diperlukan. Jadi the process of defecation ni boleh menyebabkan body kita jadi lebih sihat. Siapa yang bermasalah dengan defecation, maka dia akan bermasalah dengan keseluruhan body dia. So defecation ni ada proses yang sangat penting sebenarnya. Okay, function defecation ni, kalau kamu tengok sini, dia adalah melibatkan dua perkara penting. Bukan setakat dia juga akan absorb seberapa banyak water yang ada untuk dimasukkan kembali ke dalam badan. Okay, tadi cerita daripada small intestine ya, dia dah absorb nutrient, tapi terlepas juga pergi ke large intestine some amount of water. So amount of water yang kita minum tu sangat penting. So dekat large intestine ni dia akan absorb balik semula. Okay, umpamanya macam cikgu boleh bagi dia punya gambaran dia tu, macam ada air tumpah, kamu ambil kain buruk, kamu ambil kain buruk tu letak atas air tu, serap balik air tu. Macam tu lah lebih kurang kerja large intestine tu, dia serap balik macam tu. Dia serap balik air tu untuk digunakan balik dalam badan. Okay, so ni satu lagi fakta penting. Yang lain kamu boleh baca, feces takes about 12 to 24 hours. Dia tak ada satu masa yang tetap. Macam kita kata bila masa yang dia nak jadi feces tu, dia tak ada satu masa yang tetap. Dia depend pada metabolism of a person ataupun dia depend pada food yang kamu makan. There's some food dia agak laju sikit, especially kalau kamu makan fiber banyak, okay, dia punya proses tu lebih cepat lah. There's some food dia akan takes longer time. Cikgu ada pernah cerita pasal diarrhea yang berlaku masa cikgu kat hostel dulu? Tak pernah Tak. Yeah. Okay, cikgu dulu duduk hostel 5 tahun daripada form 1 sampai form 5. So ada satu hari ni, cikgu makan petang tau. Kita makan pukul 6 sampai pukul 7. 6 sampai 7.30, lepas tu tutup lah dia orang makan tu. Semua orang makan waktu yang sama, so cikgu pun makan. Dalam pukul 8 lebih ke pukul 9 macam tu, kita ada prep kan, kelas prep.
So cikgu sakit perut, cikgu pergi toilet banyak kali, sakit perut kan. Berapa kali pergi toilet. Lepas tu habis prep tu semua orang prep macam biasa, habis prep tu cikgu pun dengan dah pergi toilet banyak kali, cikgu pengsan lah. Pengsan tu tidur, tak sedar diri. Sebenarnya, itu kira dah pukul 11 malam ke atas. Daripada pukul 11 malam tu cikgu dah tidur tu, sampai subuh, sepanjang malam dia orang semua tak tidur, cikgu seorang je tidur. Dan cikgu tak sedar pun benda tu berlaku, siap ada bawa pergi klinik lah semua kan. Mengalami diarrhea yang sama. Okay. Itu nak menunjukkan bukti dia tengok sendiri dekat peristiwa yang cikgu berlaku kat cikgu tu. Kami makan waktu yang sama dan kami makan makanan yang sama. Tapi proses yang berlaku tu berlainan untuk setiap orang. Di mana masa cikgu pukul 9 tu, masa tu tak ada orang dekat toilet pun. Cikgu diarrhea seorang cikgu je. Tapi bila cikgu dah tidur tu, 2 jam lepas tu hampir semua orang mengalami proses yang hampir sama. Jadi dia punya proses setiap orang tu berbeza. Dia tak sama terpulang kepada kita punya body untuk terima benda tu. Sama macam kes COVID lah, macam mana setiap body dia deals, ada yang tak ada simptom, ada yang ada simptom, semacam tu lah. Yang kita kena bayangkan, tapi kita ada range dia lah, 12 to 24 hours tu. Okay. Pengumpulan feces ni, cikgu sambung dah habis cerita. Pengumpulan feces ni dia akan berlaku dekat rectum. So that's why bila dia penuh, kamu akan feel the pressure penuh dan dia akan mengeluarkan satu desire or need to expel the feces from your body. Dan pada waktu itulah kamu akan pergi ke toilet dan kamu akan keluarkan feces tu. Okay, tadi cerita pasal diarrhea tadi, dia sebenarnya bila kita makan benda dia dah ada toksik kat dalam food tu, dia akan mengganggu kamu. Satu, dia akan mengganggu kamu punya sistem pencernaan dekat kamu punya stomach, mungkin juga dekat small intestine, dan juga boleh juga dia mengganggu large intestine. Jadi sepatutnya proses badan tu, kalau kamu bayangkan semula kita belajar, stomach tu dia akan duduk berapa jam kat situ dulu. Sebab dia akan proses acid, dia akan proses protein, dia akan hydrolyze protein, dan lepas tu kat small intestine pun berapa jam lagi, masuk kat large intestine pun berapa jam lagi. Tapi kes untuk keracunan makanan ni, benda-benda yang bertoksik ataupun bakteria yang dah yang tidak sepatutnya ada dalam makanan, dia akan disrupt lah all the process tu. Jadi dia supposedly dia berapa hour pada satu tempat, dia akan jadi laju je lah. Dia akan ganggu, so dia akan berlaku contraction and relaxation. That's why kamu akan rasa sakit, perut kamu sakit, termasuk dekat semua jadi dia contract and relax dengan kuat. Tu yang rasa sakit perut tu, last kali dia akan keluar dengan amount air yang banyak, water yang banyak. That's why dia dalam bentuk cair, diarrhea sebab dia tak sempat nak absorb water tu. So kalau orang yang diarrhea berkali-kali, dia memang kena drip lah, kena masukkan air dalam badan sebab dia dah kehilangan banyak water. Okay. Habis cerita defecation ataupun cerita berak, habis kita masuk pada cerita balance diet. Okay. Aku rasa kamu pun ada belajar kot rasanya ni. Okay. Malaysia dia ada keluarkan satu macam dia punya standard sendiri yang kita panggil sebagai pinggan sihat Malaysia, sebab kita tahu dekat Malaysia ni diet orang Malaysia ni memang tak berapa bagus sangat lah compare dengan luar negara. Kita punya healthy lifestyle kita kurang sikit, kesedaran orang tu kurang sikit. Jadi KKM dia dah keluarkan satu standard dipanggil sebagai pinggan sihat Malaysia. So dia harap semua orang follow lah pinggan sihat Malaysia ni. You all tahu ke pinggan sihat Malaysia ni apa? Tak tahu. Apa dia? Suku-suku separuh. Pandai, okey betul. Suku-suku separuh. Dia pinggan sihat Malaysia ni juga kadang-kadang dipanggil sebagai suku-suku separuh. Suku-suku separuh tu, kalau kamu tengok gambar ni,
Yang atas ni dia suku separuh dah ni. Tapi yang bawah ni dia lagi cantik. Pinggan dia dah siap ada pembahagi dia. Separuh, lepas tu dia kat sini cut lagi. Jadi suku, separuh. Okey, suku adalah karbohidrat, suku adalah protein, separuh lagi adalah vitamin and fiber. So dia harap semua orang follow benda ni lah. Maksudnya dalam portion yang ada dalam pinggan kamu tu, sebaik-baiknya follow lah portion yang itu. Nasi suku, ayam ke ikan suku, separuh lagi adalah vegetable or fruit. Okay, so kita tahulah sebabkan makin meningkatnya masalah obesity, makin meningkatnya masalah cardiovascular disease dekat kita punya negara. That's why kerajaan kita buat macam ni. So you all yang dah belajar bio, you all kena apply lah. Bukan setakat untuk exam, nanti apply suku-suku separuh. Remind kamu punya kakak, abang, kalau dapat parent, suku-suku separuh ni. Try untuk adaptkan dalam kehidupan keseharian. Tapi maybe untuk teenager lain sikit lah, kamu boleh makan lebih sikit. Tapi by the time kamu dah umur 20 ke atas, kamu dah start kena kurangkan karbohidrat. Okay, so tapi suku-suku separuh ni untuk orang yang sihat ya, tidak ada masalah. Kamu bolehlah buat suku-suku separuh untuk kes-kes tertentu macam cancer patient. Kamu kena modify sikit. Modify sebab cancer patient ni, kamu ingat lagi tak cancer sebab dia sebab apa? Kita dah belajar ni. Sebab sel kanser. Sel kanser tu daripada apa? Tumor. Uncontrolled cell regeneration. Apa dia? Uncontrolled cell division. Okay, very good. Uncontrolled cell division. Sebab kita dah belajar cell division supposedly in a control manner. Dia patut dia ada cycle dia patut tahu bila dia nak berlaku cell division, for growth ke, to replace damaged cell ke. Tapi untuk cancer case ni, dia uncontrolled. The cell division dia berlaku bukan atas kepentingan body tu lah, dia berlaku ikut sesuka hati dia. Uncontrolled mitosis. Okay, uncontrolled cell division. So, untuk cancer patient ni, dia ada masalah sikit. Sebab dia kata to receive sufficient energy. Masalah dia, the cell tu sendiri need energy. Bila cancer patient ni makan nasi ada energy ya, nasi ke, rice ke, carbohydrate, at the cancer cell tu pun receive the energy juga. Jadi macam mana tu kita nak make sure the cancer patient ni, kita nak dia healthy, ada sufficient energy, at the same time kita nak suppress the growth of cell cancer tu. So itu yang kena ubah sikit lah. So ini maybe antara yang boleh keluar dalam soalan. Apa idea kamu? Bagi idea sikit boleh tak? Mari kita tengok. Apa idea kamu? Kamu nak cadangkan pemakanan apa untuk cancer patient ni? Ini adalah terbuka. Okay, kita tengok. Okay, no MSG ya. Cikgu boleh bagi markah 1. Cikgu tak tahu siapa orangnya, Tania. Makanan yang sihat ni tak boleh, dia terlampau general. Sihat tu apa classes of food yang dicadangkan? Egg. Okay, boleh egg. Okay, non-oily food boleh. Okay, 1 mark. Vegetable boleh. Okay, food that less sugar. Food that have less sugar. Boleh lah. Ni tak dapat markah ya, nama Jasmine tak dapat markah. High protein food, okay boleh. High protein food such apa? Seperti apa? Fruit boleh. Memang dia ni kayaknya macam cancer patient ni korang nak suruh jadi vegetarian lah. Yeah. Okay, not too much fatty food. Okay, ni boleh dapat markah. High fiber, okay very good. High fiber. Sayur-sayuran, okay good. Fresh fruit, good. Fruit juice, good. Food high in protein, vitamin, mineral, less fatty food, okay good. Rich in protein, okay. Sugar food, fruit, meat,
Okay, egg, milk, cheese, chicken, peanut. Okay, ni tempat cari ni kot ni. Okay, bagus. Cereal and milk. Okay, ni pun good. Cheese, okay, good. Okay. Lean meat. Okay, betul. Lean meat. Chicken and fish, egg protein, whole grain. Okay, ni cikgu nak tangkap yang ni whole grain ni. Whole grain. Okay. High protein food include lean meat. Oh, cikgu, tu salah cikgu. Itu saya nak tulis lean meat dan chicken tapi tu salah tulis. Maksudnya salah tu. Okay, tak apa. Maksudnya lean meat tu. Lean meat tu nak ke tak nak? Nak tapi kenapa kena makan tu saya salah letak. Maksudnya yang egg tu maksudnya letak lean meat. Okay. Okay, nuts ya. Nuts ni pun ada juga. Satu yang kamu kena kat whole grain nut. Fish. Okay. Chicken and fish. Okay, dairy. Dairy ni cikgu tak pasti. Nanti kita kena tengok juga dairy ni betul ke. Okay, dairy ni mungkin ya betul. Dia adalah protein ya. High protein food. Ya Allah, siapa ni? Ni cikgu cari ni siapa arak ni. Betul ke ni? Ke memang ke kamu serius? Okay, bean, yes. Whole grain cracker, yogurt, okay. White meat, yes, white meat. Maksudnya kamu dah cari dah ni. Not red meat ya, dia white meat. Okay. Potato, air sayur blend, avoid processed meat, limit caffeine intake. Okay, very good. Protein, strong, okay. Vegetable protein. Eat lots protein and healthy calorie. Okay, good. Juice and citrus fruit. Good. Eat protein, less oily, fatty food. Okay, nut betul. Ni mesti cari ni. Bagus kamu sempat Google. Okay, very good. Whole grain ya. Okay, less oily, dairy, consume less sugar, avoid sugary, salt and olive food. Okay, semua betul lah ni. Okay, betul. Oat, sayur sawi. Okay, nestem, potato, kurangkan garam, porridge, avocado, pork, ya Allah. Okay, pork kategori apa ya? Pork kategori lean meat kan? Dia bukan red meat ya? Okay, so ada beberapa jawapan yang bagus cikgu tengok, such as kalau kamu tengok dia whole grain ya, dia perlukan karbohidrat. Tapi bukan karbohidrat yang dalam bentuk starch. Dia karbohidrat yang dia ada tinggi fiber. Saja dia ada jenis-jenis beras tertentu. Okay, so dapat idea sikit lah kalau dalam exam keluar pasal ni kamu boleh dapat idea. Okay, dan reason dia kenapa nak whole grain semua ni, reason dia sebab kita nak mengurangkan terlampau tinggi sangat karbohidrat intake untuk mengurangkan cancer cell tu merebak dengan lebih cepat. Tapi at the same time kita nak dia ada sufficient energy. Okay, thank you very much. Avoid Maggi, yes. Ada lagi tu, okay. So thank you. So kita teruskan ya. So dapat idea ya kalau keluar soalan macam ni. So kita pergi pada soalan lain pula. Boleh nampak soalan tu, dia kata some people cannot drink milk because it causes diarrhea and a bloated stomach. Explain why. Okay, apa idea kamu bila tengok soalan macam ni? Bagi satu point setiap orang pun tak apa. Yes, okay, satu markah because the person has lactose intolerant. Yes, okay. Okay, jawapan lain pula. Lactose intolerant dah dapat markah. Kenapa pula dia mesti nak bloated stomach dengan kena diarrhea tu daripada case lactose intolerance tu? Okay, enzim lactase cannot bind with lactose. Kalau ada enzim lactase, dia akan bind. Sebab lactose dia kahwin, dia memang kawan. Dia memang akan bind. Tapi masalah kat sini bukan sebab the lactase cannot bind. Okay, because their body can't produce lactase enzyme. Okay, allergic ni kurang sikit Allergic ni cikgu tak boleh terima sebab dalam kes kita ni kita nak kaitkan dengan silibus yang kita belajar. Jadi jawapan yang ni lah, some people
who cannot drink milk because their body cannot produce enzyme lactase. Cannot mana cikgu tak terima. Dia kalau kita punya setakat label kita belajar ni, kalau ada lactase dia akan bind dengan lactose. Portion allergic ni tak terima ya. Lactose intolerance is the inability to digest the sugar. Inability tu sebabnya apa? Okay. Lactose malabsorption. Okay, malabsorption tu sebab apa? Tadi dah adalah jawapan kawan kamu tu, because the body cannot produce lactase macam orang lain. Lactase enzyme. Okay. Okay, yes. Deficiency of intentional enzyme lactase, split lactose. Okay, betul ni semua dah betul dah bawah ni. Okay. Okay. Yes, okay ni. Bagus jawapan yang bawah ni ya. Cikgu baca yang sebelah ni dulu. Okay, betul. Deficiency of lactase enzyme. Do not produce enough lactase enzyme to break down. Yes. The milk tu, undigested milk tu, dia cannot absorb by the body, so dia akan continue the journey to the large intestine. So dekat large intestine kita tahu ada banyak bakteria. So dekat bakteria baik lah, bakteria dia ada half-half ya. Kita kata environment dia half-half. Good bacteria, bad bacteria, tapi dia kena seimbang kedua-duanya. So bila sampai kat sana, bakteria ni yang tolong digest the lactose tu. So bila bakteria ni yang jalani proses, dia digest the lactose, hydrolyzed lactose. So dekat bahagian situ sepatutnya digestion berlaku kat small intestine, yang tak. The digestion dah terlepas pergi dekat large intestine. So dekat large intestine tu dia akan result the excess gas and water. Kat sini dia kata ni lah, akan ada gas, dia punya side product dia ataupun product of bacteria digestion tu, itu dia akan causes ada toxin ataupun gas. So dia akan menyebabkan kamu punya stomach rasa bloating and then kamu kena diarrhea. Okay. Kalau kamu mau makan ubat, kan kita ada kapsul kat luar tu kan. Okay. So kalau dia kata kat sini, dekat kapsul yang dekat kamu punya medicine tu, not broken down in the stomach, but it absorb easily by the small intestine. Ini mungkin pengetahuan baru jugalah untuk kamu ya. So when the blood sample of the patient is taken and analysed, it is found that the molecular structure of the medicine is different from its original molecular structure. Explain why. Okay, it dissolve, betul. Okay, starch, tapi kemudian dia akan modified by liver. Ni jawapan dia modified by liver. So semua benda-benda yang kamu makan, so ini disebabkan the capsule tu ada sedikit chemical jugalah on it ya. Ada chemical. So bila dia absorb by small intestine, seperti biasa cikgu cerita, dia akan dibawa ke liver kan. Okay, dia akan bawa kat liver. So liver adalah tempat detoxification. So bila dia find out that benda yang datang kat dia tu ada sedikit toksik pada badan, ataupun dia macam benda asing lah, okay, foreigner. So dia akan detoxify dan dia akan ubah daripada benda yang toksik tu kepada less toxic. Berubah bentuk because of the liver detoxify, ataupun liver dia alter the structure of the capsule to become less toxic. Okay, ni betul. Kalau nak cepat kita ambil yang liquid, dia lagi cepat absorb. Kalau kita ambil yang jenis solid, dia lambat sikit. Okay, thank you for your idea. Saya tak tahu siapa. Okay, thank you. So kita teruskan satu last, kita nak bincang soalan. Kita nak ambil idea je lah. Kalau ada keluar, adalah sikit idea kan kalau keluar soalan-soalan macam ni. Okay, the last question sebelum kita tamatkan kelas. Kamu ambil idea dulu. Kita nak cerita pasal artificial sweetener dengan artificial sweetener dekat dalam kita punya makanan proses ya. Okay, apa pendapat kamu tentang artificial sweeteners ni?
dia ni sebenarnya macam mana body menerima benda ni, sebenarnya dia dihasilkan oleh apa, macam mana body terima dia. Ada apa-apa idea tak? Bad for your body. Okay. Itu bagi kebanyakan kita yang bagi kebanyakan kita yang dengar daripada perbualan-perbualan seharian lah. Bad for body, tak elok, explain dari segi biology dia. Kenapa guna artificial sweetener compared to the real food ataupun the real glucose ataupun sucrose. Kenapa nak guna yang artificial? Okay, so cikgu tengok je dulu yang ni. Nanti cikgu bagi jawapan. Not healthy, long term intake sucrose, small calorie. Okay, ni macam betul ni. Market to overthrow the world. Bagi minum tahan lama sebab boleh lose weight. Okay, not digested. Okay, yang ni jawapan yang kita boleh kita boleh tengok betul-betul je Okay, artificial sweetener are not digested by human body. Okay, that is correct. Okay, dia tak macam the real sugar yang biasa. Sugar biasa kita akan digest dan dia akan absorb dalam body dan akan duduk dalam badan kita lah. Tapi untuk artificial sweetener ni, dia dah proses, dia dah modify sikit, jadi body kita dia tidak boleh digest. Bila tidak boleh digest, dia tidak boleh absorb by our body, jadi dia akan keluar balik lah bersama kita punya feces. Okay, itu dia punya idea asal lah artificial sweetener ni. Okay, they still must pass through our gastrointestinal tract where they are encounter the vast ecosystem bacteria that thrive in our guts. Okay, so itu satu tambahan cerita lain lah. Okay, sebenarnya dia dah ubah, betul. Dia sometimes dia hanya ada artificial sweetener ni, dia hanya mengeluarkan rasa manis je. Tapi sebenarnya dia tidak ada karbohidrat dan energi. Okay, so itu sebenarnya yang idea kenapa orang tak guna real sugar dan orang gunakan artificial sweetener. Sebab dia punya konsep dia tu body tidak boleh digest artificial sweetener ni. Dia sebenarnya dia ubah suai je. Dia tukarkan sucrose tu kepada satu substain lain. Dia tukarkan kepada nama dia adalah sucralose. Okay. Nama sepatutnya sucrose tapi ditukar jadi sucralose. Sucralose ni kita tidak ada enzim sucralase. Kalau enzim ni nama sucralase lah, kita tidak ada enzim sucralase. Jadi kita makan, keluar balik. Jadi body kita selamat lah, kita kata dari segi nak diet tu selamat lah. Okay, itu dalam biologi Okay, like imaginary sugar, yes. Kita macam imagine kita makan benda tu ada taste bud, kita rasa manis tapi sebenarnya dia tidak ada gula lah, tak ada sugar dalam tu. Make taste sweet. Kita kan makan kan mesti nak ada rasa manis, masin, apa semua. Minum tahan lama. Tahan lama ni kurang sikit tapi tahan lama ni ada cerita lepas ni. Artificial sweetener, table sugar, many times sweeter dan no calorie that may be used to control weight and obesity. Yes. Okay, itu sebenarnya idea yang cikgu nak untuk yang kali ni. Dia nak replace the real sugar sebabkan dia hanya keluarkan rasa manis tapi dia tidak ada pun kalori, tidak ada pun jumlah sugar yang seperti gula-gula biasa tu lah. Dan dia tidak not digested by our body. Okay, thank you very much. Banyak idea yang menarik. Tapi maybe kita, okay, semua orang ada kat rumah ada frozen food. Okay, so bagi kamu sendirilah, semua kata, kalau boleh orang kata semua akan kata frozen food ke ataupun fast food ni benda tak bagus kan, semua orang akan kata benda yang sama. Tapi apa point dia? Kamu nak cakap mesti ada rely pada suatu fact ataupun point. Apa point dia kamu nak kata frozen food ke ataupun fast food ni bukan benda yang bagus? Okay, heart disease tapi punca dia. Okay, preservation of food have high salt content. Okay, ini satu point ya. High sodium ya. Kita belajar tentang osmosis ya. Kita belajar tentang hypertonic. Jadi salah satu nak menyebabkan bakteria dalam makanan tu mati dan the food last longer, so kita akan put the high sodium.
Okay, dan juga high sugar and high fat. Ni semua MSG pun banyak sebab benda yang frozen ni dia sebenarnya bila kita bekukan dia akan berubah sedikit bentuk dalam dia daripada yang proses sebelum masak tu ya. Jadi dia tak nak rasa dia berubah, jadi dia akan letak lebih sedikit. Dia akan letak salt lebih sikit, sugar lebih sikit untuk make sure lepas kamu defrost balik benda tu kamu tidak akan kehilangan rasa dia. Selalu dia akan lebihkan sikit. Dia akan lebihkan semua tu dan MSG pun dia akan lebihkan. So dia akan menyebabkan tu lah heart disease, cancer, heart, dan banyak chemical untuk preservative. So betul lah ni semua jawapan kamu ni. Okay, so sebenarnya kita katakan dia not good for our health because dia high sodium, high sugar, untuk dia kena maintain the taste tu, remain the taste, ataupun dia ada banyak preservative punya chemical, banyak MSG. So tak boleh makan terlalu banyak. Kita makan kalau boleh, makan boleh tapi pandai-pandailah. Ada waktu kita makan yang fresh, ada waktu kita makan yang frozen. Frozen food contain large amount of trans fat, yes, not only clog artery but leave you prone to heart disease. It also increase your body cholesterol level which further leads to several heart problem. Betul. Okay, trans fat ni adalah fat yang lebih kekal bentuk dia. Dia lagi bahayalah jika kalau duduk dalam kamu punya, dia absorb by your body. Okay, dia akan duduk dalam your blood vessel ataupun blood stream dengan keadaan yang sukar untuk diubah bentuk dia. So trans fat ni dia boleh clog your blood vessel dan menjadikan banyak masalah cardiovascular disease. Okay, so itu sahaja untuk kali ni. Kita tengok rasanya memang dah habis. Okay, the last part is you are what you eat. Okay, so itu sahaja untuk